Okey, salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan bincangkan tentang soalan esei dalam bab asid base dan garam di tingkatan 4. Okay, so sekarang kita tengok soalan. Okay, Raja 7 menunjukkan nilai pH dan kepekatan bagi asid hidroklorik dengan asid etanoik. So apabila dalam bab asid, kita sentiasa kena ingat asid kuat atau asid lemah. So HCl ialah asid kuat, manakala asid etanoik adalah asid lemah. Lagi satu hubungan yang sentiasa kita nak tengok adalah asid diprotik dengan asid monoprotik. So apabila soalan datang aja kita check kalau diprotik adalah asid sulfurik. So yang lain tu yang kita kenal lah monoprotik. So di sini soalan adalah hubungan asid kuat, asid lemah. So soalan dia nilai pH dia satu adalah 1.0, satu adalah 4.0. So kita tahu semakin rendah pH maksudnya ini adalah semakin kuat. Semakin kuat tu maksudnya dalam kita punya bahasa kimia jangan kata dia semakin kuat. Asid ni lebih kuat, asid ni semua salah. Kita mesti cakap kepekatan ion hidrogen yang lebih tinggi atau tinggi. So sini adalah kepekatan ion hidrogen yang rendah. Jangan kata kurang pekat, jangan cakap lebih pekat. Jangan kata dia lebih kuat, ini kurang kuat. Semua salah. So soalan dia, terangkan mengapa nilai pH bagi kedua-dua asid ni adalah berbeza. So dalam sini 4 markah. So kita guna kaedah satu ayat satu markah. Yang saya kata satu ayat satu markah. So apa yang kita perlu buat? Satu ayat satu markah. So kita mesti nyatakan tadi kan kita cakap. So kita bermula dengan ini aja. Asid hidroklorik ialah asid kuat. Senang saja. Lepas tu kita jawab apa? Asid hidroklorik. Apakah definisi untuk asid kuat? Sentiasa kena ingat dia punya definisi. Dalam bab acid base, ia suka tak suka mesti hafal dia punya definisi. Acid hidroklorik mengion secara sebab lengkap dalam air dan menghasilkan ion hidrogen yang berkepekatan tinggi. Ini dah dua ayat. So kita ingat jangan lupa apabila kita mula aja tulis saja asid hidroklorik ialah asid kuat. Kalau nak sambung boleh ada orang kan dia suka tulis manakala asid etanoik ialah ni tak apa. Untuk bab ini lebih baik kita satu-satu kita terangkan. Asid hidroklorik ialah asid kuat. So senang asid kuat dapatkan markah dulu. Asid hidroklorik mengion secara lengkap. Ini definisi dia. Mesti secara lengkap, mesti ada pengion, mesti ada perkataan air juga. Dan menghasilkan ion hidrogen yang berkepekatan tinggi. Dan satu lagi ayat yang sentiasa pelajar tertinggal adalah apabila kepekatan, ini yang selalu belajar tertinggal. Apabila kepekatan ion hidrogen bertambah, atau kita di sini tulis tinggi, maka nilai pH dia rendah. Ini yang selalu pelajar tertinggal ayat yang ni. Yang ketiga ni. Lepas tu baru kita selesai untuk asid kuat. So sekarang kita pergi sambung asid lemah pula. So asid lemah. So tulis aja lah asid maka kita tulis asid etanoik ialah asid lemah. Asid etanoik mengion secara separa. Jangan lupa separa. Mengion separa dalam air dan menghasilkan ion hidrogen yang berkepekatan rendah. Dan ayat terakhir adalah apabila kepekatan ion hidrogen rendah atau berkurang, nilai pH dia bertambah atau tinggi. Tadi kata satu ayat satu markah. Kenapa kita dah tulis sampai berapa ayat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ayat. Padahal dia 4 markah. So kena ingat satu ayat satu markah. Tapi yang kedua adalah kena ingat kita bukan penggubah soalan. Kita tak tahu pun mana satu ayat memberi awak markah.
Maka untuk selamat, kita tulis semua nota atau ayat yang lengkap untuk kita bagi jawapan. Okey. Jangan terhad cakap, 4 markah ni mesti 4 ayat. Tak semestinya. Itu yang selalu markah tu tertinggal. Yang warna hitam ni yang selalu calon tu tertinggal. Okey. Di sini, 1 markah kemungkinan adalah dia gabungkan dua-dua ayat. Asid hidroklorik mengion secara lengkap, okey, adalah 1 markah. Mungkin macam tu. Atau asid hidroklorik ialah asid kuat, manakala asid tanah ialah asid lemah, baru 1 markah. Okey, kita tak tahu skema jawapan tu bagaimana, maka kita tulislah apa jawapan yang kita tahu, tulis saja. Jangan takut salah, just tulis. Kurang hilang markah itu lagi rugi. Biar kita tulis lebih, yang tepat yang lebih. Okey, seterusnya B. Okey, seorang belajar menjalankan satu eksperimen antara asid hidroklorik yang berlebihan, dan 2.5 gram kalsium karbonat. So ni mesti pengiraan ni, tulis persamaan kimia dan hitung isi badu gas. So kena ingat apabila persamaan kimia, pengiraan kita kena ada langkah dia. So saya guna bahagian sini. So asid hidroklorik bertindak balas dengan kalsium karbonat. So dia mesti ada tindak balas. So apabila ada karbonat, kalau ada karbonat mesti ada gas karbon dioksida. Dan kalau siapa yang lupa, ingat balik ini adalah H+, Cl-, Ca 2 positif, CO3 2 negatif. Saya besarkan. Ulang kaji. So yang positif akan bertindak balas dengan yang negatif. Maka kita akan dapat kalsium klorida. Ramai orang akan tulis di sini berhenti. Tapi ingat balik, kalsium adalah 2 positif, klorida tu negatif. Cas tu tak seimbang. So sini kena darab 2. Maka 2 tu kena tulislah 2-2. Ini yang selalu calon tertinggal, kalsium klorida. Lepas tu mesti ada gas karbon dioksida dan satu O lagi adalah air. Barulah kita semak adakah dia seimbang. Sebab klorida sini dah darab 2, maka depan klorida sini pun kena darab 2. Dapatlah persamaan kimia. Jangan tak hafal ion-ion. Pergilah hafal ion-ion dalam siri elektrokimia. Ambil masa hafal. Untuk kita membuat, ini yang selalu tertinggal ni, ramai ni. Tiap-tiap tahun keluar klorida. Tapi tiap-tiap tahun mesti ramai yang tertinggal yang 2 ni. Seterusnya, maklumat dia bagi 2.5 gram. So, kebiasaan saya akan tulis di sini, jisim dia adalah 2.5 gram. Lepas tu, soalan minta kita cari isi badu. Berapa isi badu. So, highlightkan. Kalau saya sukalah ini dengan yang ini. Highlightkan. Sebab kita nak guna. So, langkah pertama kita dah dapat. So, langkah pertama kita kira dahulu bilangan mol. So, dalam soalan sini, bilangan mol mana yang kita kena cari? Patutnya bahan, asid dan kalsium karbonat. Tapi dalam soalan ni hanya karbonat ada diberi jisim. Maka kita carilah kalsium karbonat punya bilangan mol. Maka kita guna formula jisim bahagi jisim formula relatif. Jisim dia dah bagi 2.5 gram. Jisim formula relatif, tengok jadual. Kalsium dia bagi berapa? Mesti bagi. Nampak? Kalsium 40. Ni 12, 16, 40. So, kalsium adalah 40. Tambah karbon 12. Tambah. Kalau siapa yang lupa, tengok sini. Oksigen 16 ada 3. So, tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan. 2.5 bahagi 40 tambah 12 tambah 16 darab 3. 0.025 mol. Seterusnya, langkah kedua, kita cari nisbah. Nisbah siapa? Nisbah yang tadi yang saya highlight tu. Nisbah yang saya highlight. So, saya akan tulis di sini. Kalsium karbonat. Nisbah karbon dioksida. So, daripada persamaan.
Daripada persamaan, depan dia pun tak ada nombor, maka kita tahu ni adalah 1 mol nisbah 1 mol. Okey, ini rujuk daripada persamaan. Okay, next kita tengok daripada pengiraan. Okay, daripada pengiraan kita dapat ni 0.025 mol untuk kalsium karbonat. So sini adalah 0.025 mol. Jadi sebabkan hubungan dia adalah 1 nisbah 1, maka jawapan sini adalah 0.025 mol juga. Ada orang kalau dia dah tak tahu, boleh guna kaedah matematik boleh guna cara kaedah matematik. Contohnya, okey, saya ambil mana sini. Selalu orang yang nisbah ni dia tertinggal. Okey, sini 0.025, sini berapa? Okey, letak. So tukar dia dalam bentuk pecahan. X bahagi 1 sama dengan 0. Kejap. Okey, sini adalah 0.025 bahagi 1. Macam matematik, maka X adalah 0.025 darab 1. Okey, 0.025. Okay, boleh buat guna cara matematik. Ini satu-satu memang senang. Tapi kadang-kadang kita dapat 1 mol nisbah 2 mol katakan. Atau 2 mol nisbah 3 mol. So sini kita dapat 0.025. Maka sini dapat berapa? Okay, guna cara matematik. Okay, tukar dia dalam bentuk pecahan. X di atas. 3 mol tu letak di bawah. Okay, kita tulis 3 je. Sama dengan 0.025 per 2. Nanti X sama dengan apa? 0.025 per 2 darab 3. Ini guna cara matematik. Okay, kita tengok balik. Ini adalah untuk cara kimia lah. Kita dah tahu 0.025. Maka langkah ketiga barulah cari isi badu kan. Soalan minta kita cari isi badu karbon dioksida. So, masih kita guna formula bilangan mol. Contohnya, saya tulis macam ni. Saya biasa tulis daripada formula. Isi badu karbon dioksida bahagi isi badu molar. Okey. Soalan mesti bagi kita isi badu molar tu berapa. So, kita tengok balik soalan. Isi badu molar adalah 22.4. So, kita guna balik konsep matematik biasa. Isi padu karbon dioksida sama dengan apa? Bilangan mol darab isi padu molar. Okey, sama dengan tadi kita dah kira berapa? 0.025 isi padu molar 22.4. Tekan kalkulator dapat. Okey, 0.025 darab 22.4. So, kita dapat 0.56. Unit dia kita tak ubah, tak bahagi. So, masih dalam bentuk desimeter. Padu. Okay, maka selesailah untuk soalan ni. 6 markah. Okay, betulkan dia punya persamaan. Okay, lepas tu tengok langkah pertama. Cari bilangan mol. Ikut soalan apa maklumat dia bagi. Okay, langkah kedua cari nisbah. Satu bilangan mol yang kita cari. Satu adalah kehendak soalan. Isi padu yang kita nak cari. Lepas tu cari ketiga adalah kehendak soalan. Nak cari apa? Isi padu. Maka carilah isi padu. Okay. So ini sangat senang untuk pengiraan. So next kita tengok C. Okay, C. Jadual 7 menunjukkan susunan radas dan pemerhatian. Okay, biasa pemerhatian bagi dua set eksperimen. Tujuan ni ialah untuk mengkaji satu sifat fizik dan satu sifat kimia asid. Apabila asid ethanoic glacier. So perkataan glacier kena ingat. Glacier ni maksudnya tiada air. Okey, tiada air. So apabila tiada air, ingat balik kita punya definisi, asid mesti mengion dalam air. Kalau dia tak ada air, maka tak ada ion hidrogen, maka tiada tindak balas. So kita tengok apa ni. Mentol nyala. Ingat mentol nyala, perkataan lagi satu adalah ada tindak balas.
Okey, tapi di sini adalah elektrik. Kan? Boleh konduksi elektrik. Konduksi elektrik. So yang ini tak nyala. Okey, kita boleh cakap dia tiada tindak balas, atau tidak konduksi elektrik. Dan ingat, kalau elektrik mesti berkaitan dengan perkataan ni, ion bebas bergerak. Kalau tiada ion bebas bergerak, dia tidak mengkonduksi elektrik. Tidak konduksi ini maksudnya tiada ion bebas bergerak. Biasakan diri nampak soalan, conteng dulu maklumat-maklumat penting. Sebab semua maklumat penting ni kita nak guna. Okey. Ini pun sama. Ini ada gelombang gas. Nampak? Ada gelombang gas. Maksudnya kita boleh cakap ada tindak balas. Okey. Ini tiada apa? Tindak balas. Okay, so di sini tindak balas ni berkaitan dengan air sebab glasier kan. So kita cakap apa? Tiada, ini ada. Okay, ini ada ion hidrogen. Sini adalah tiada ion hidrogen. Okay. Lepas tu kita tengok apakah soalan dia. Okay, cadangkan perarut K dengan L. So kita kena cadangkan. So ingat soalan ni ada berapa markah? 10 markah. So kita akan guna 10 ayat. Okay, kaedah saya. Kalau siapa yang dah lupa boleh pergi tengok video yang sebelum ni. Kaedah 10A. So bagaimana kita conteng? Sini dulu. Cadangkan perarut K dengan L. So sini K 1 markah. 1 markah perarut L. So tinggal lagi berapa markah? Untuk 2, 8 markah. Okay, soalan seterusnya dia minta kita terangkan perbezaan pemerhatian. Ada banyak benda bagi kedua-dua set eksperimen. Okay, tulis satu persamaan kimia. Nampak? Ada banyak maklumat. Okay, katakan saya bermula dari sini. Okay, persamaan kimia biasanya 1 markah atau 2 markah. Okay, so sekarang kita katakan dia 2 markah, 3, 4. So tinggal terangkan sini hanya 6 markah. Sebab ada 2 set eksperimen, maka 1 set eksperimen 3 markah. Okay, kalau 3 markah maksudnya ada 3 ayat. Okay, sini pun 3 ayat. Sekurang-kurangnya so itu maksudnya 10A itu maksudnya 10 markah, 10 ayat. 3 ayat, 3 ayat. Itu untuk kita cari jawapan. Kalau tidak kita tak tahu apa, main tulis saja. Okay, so kita tengok balik perarut K, perarut L. So tadi dah kata mesti ada air. Nampak glasier tiada air. So perarut K kita cadangkan air. Okay, L adalah perarut organik. Okay, organik. So hafal beberapa organik. Contohnya apa? Metil benzina. Okay, hafallah mana-mana. Propanon. Lagi apa? Propanon. Okay, mana-mana yang selalu kita guna. So kita dah beri 2. So nak cari cara jawab A kita tulis macam ni. Okay, perarut K boleh aja tulislah 2 titik. Okay, kita cadangkan air. Lepas tu L 2 titik. Tulis aja metil benzina. Okay, dah settle. Jangan menyusahkan diri. Okay. Untuk soalan 2. Okay, terangkan perbezaan pemerhatian untuk kedua-dua set eksperimen. So untuk yang senang, kita kalau macam ni ada banyak eksperimen, kita buat jadual. Okay. Okay, bina jadual. Okay, so senang nak tulis. Apa kita nak buat, tulis saja. Apa yang kita tadi jumpa dalam gambar raja, kita tulis. Sini tulis apa? Mentor nyala. Okay, ini mentor tidak nyala. Kenapa mentor nyala? Sebab kita tulis apa dia? CH3COOH glacier dapat mengion dalam air.
Okey, dan menghasilkan ion hidrogen. Okey, dengan kehadiran ion hidrogen yang bebas bergerak, bebas bergerak. Asid etanoik dapat mengkonduksikan elektrik. Okey, so itu cara kita buat penerangan. Okey, buat dalam bentuk jadual, senang. Okay, satu lagi bahagian, kita tulis ajalah mana yang boleh, mana yang tak boleh. So dia tak dapat, so sini adalah CH3COOH tidak dapat. Okey. Saya pause. Kita tulis mana yang ada, kita terbalikkan dia aja. Okey, tidak dapat mengion. Okey, tidak menghasilkan. Okey, tanpa kehadiran yang bebas, maka tidak dapat mengkonduksikan elektrik. Okey, yang sini dia kata dapat mengion. Okey, menghasilkan. Ni dengan kehadiran. Lepas tu dapat mengkonduksikan elektrik. Okey, barulah siap untuk set 1. Okey, untuk set 2 sama je cara buat. Buat lagi satu jadual. Okey. So katakan dia ada tindak balas ke tak ada tindak balas. Okey, so set 2 sama saja kita buat. Okey, boleh dapat mengion dalam air, menghasilkan. So dengan kehadiran tindak balas dengan kalsium karbonat berlaku. Kalau tak tahu formula, tulislah nama dia, kalsium karbonat. Okey, yang bahagian lagi satu, tiada kelumbung gas. Okey, CH3COH glacier tidak dapat mengion dalam metil benzina dan tidak menghasilkan ion hidrogen. Tanpa kehadiran ion hidrogen, maka tindak balas tidak berlaku. Barulah dapat markah penuh. Okay, next dia minta apa? Persamaan. So seperti biasa, persamaan di sini asid apa dia guna? Kita kena tengok asid etanoik. Okey, lepas tu dengan air, dengan kalsium karbonat. So tulislah persamaan kimia dia, asid etanoik CH3COOH. Ini adalah CH3COO yang negatif, H plus yang positif. Bertindak balas dengan kalsium karbonat. Okey, menghasilkan tak cukup ruang pula. Okey, kalsium, ingat balik, kalsium adalah 2 positif, karbonat adalah 2 negatif. So kalsium mesti bertindak balas dengan yang negatif. So sini lain sikit, so kita tulis macam ni. CH3COO dia kena darab 2, barulah kalsium. Okey, lepas tu ada gas karbon dioksida, lepas tu ada air. Lepas tu sini depan kena darab 2. Okey, hidrogen 2 tu keluar jadi sini hidrogen H2. CO3 pecah jadi CO2, satu O lagi bergabung dengan hidrogen. Sini kena darab 2 sebab apa? CH3COOH. Okey, kalsium pecah 2 positif. Okay, ada yang tulis kenapa bukan kalsium di depan, sebab yang dia cantum adalah yang ni CH3COO yang negatif ni yang akan bercantum dengan kalsium. Okey. So inilah persamaan kimia dia. So dapatlah lengkap untuk soalan ni. Okey, di sini saya cuma nak terangkan bagaimana kita mencari jawapan. So dapat soalan, okey, ingat balik, dapat soalan conteng pada gambar raja, apa yang kita tahu dulu, konsep apa dia tanya. Kalau asid mesti ada 2 konsep. Kuat atau lemah, diprotik atau monoprotik. Definisi mesti kena hafal. Lepas tu tengok soalan dia. Apabila dia nak suruh kita terangkanlah mengikut definisi. Okey. Pengiraan mesti ada persamaan. Lepas tu ada 3 langkah untuk kita cari pengiraan. Bilangan mol, nisbah dengan kehendak soalan. Dan yang terakhir adalah apabila dia minta kita terangkan perbezaan, lebih baik adalah buat dalam bentuk jadual. Sebab kita tak tahu pun mana satu ayat yang memberi markah. Maka tulislah kiri dan kanan untuk buat perbandingan. Senang untuk kita semak. Sebab soalan minta kita, ini yang selalu pelajar tertinggal.
perkataan dia. Perbezaan. Okay, perbezaan tu maksudnya A boleh, B tak boleh. Okay, di sini boleh, di sini tak boleh. Sini dapat, itu tak boleh, tak dapat. Ini ada, ini tak ada. Itu maksudnya perbezaan. Bukan hanya menerangkan satu bahagian sahaja. Okay, itu bukan perbezaan. Kalau kita terangkan satu bahagian saja, itu bukan perbezaan. Okay, ingatkan cara buat. So, senang untuk dapatkan markah penuh. Sekian, terima kasih.